Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kumpulan kami akan membentangkan mengenai perbuatan buli di sekolah bagi kursus SSI 396. Saya, Ainun Jara binti Amirullah, akan membentangkan dan memberikan kupasan ringkas mengenai apa itu buli. Buli merupakan sebuah perbuatan yang bertujuan untuk menyakiti hati, memberikan tekanan dan dikenali sebagai penderaan rakan sebaya. Terdapat 3 jenis buli, yaitu buli aktif, buli pasif, dan buli cyber. Buli aktif melibatkan buli secara fizikal dan mengejek nama seseorang rakan tersebut. Kemudian, buli secara pasif adalah bertujuan untuk memulaukan rakan-rakannya di sekolah dan tidak menjemputnya ke mana-mana parti. Buli cyber pula menggunakan platform media massa bagi membuli secara maya rakan-rakannya di sekolah. Statistik daripada PDRM sehingga Oktober pada tahun 2023 telah menunjukkan peningkatan kepada 4,994 kes buli di sekolah. Namun, apakah faktor yang telah mendorong kepada peningkatan jumlah tersebut? Faktor-faktor ini akan dibentangkan oleh Muhammad Syazni. Baiklah, seterusnya saya Muhammad Syazni bin Rosli akan meneruskan pembentangan iaitu mengenai faktor buli. Terdapat 6 faktor yang telah kami senaraikan bagi tugasan kami pada kali ini. Pertama, ia merupakan faktor pengaruh media massa. Faktor ini boleh dikategorikan sebagai faktor utama yang mempengaruhi pelajar untuk terlibat dalam jenayah buli ini. Ia disebabkan banyak unsur-unsur keganasan yang disiarkan dan ditayangkan di media massa. Faktor kedua adalah faktor daripada persekitaran. Faktor ini dilihat sebagai punca disebabkan oleh pengaruh seperti orang di sekeliling pelajar tersebut. Sebagai contoh, rakan sebaya mereka, sekitar kejiranan rumah mereka serta ahli keluarga mereka sendiri. Hal ini disebabkan oleh mereka memberikan contoh yang tidak baik dan mereka menjadi model untuk diikuti oleh pelajar tersebut. Faktor ketiga pula adalah faktor individu itu sendiri. Ia disebabkan pelajar itu sendiri trauma atau mempunyai latar belakang yang dirinya pernah dibuli dan hal itu membuatkan diri mereka bertindak agresif. Faktor keempat pula adalah dari segi pihak pengurusan sekolah itu sendiri. Ia disebabkan kurangnya penekanan terhadap disiplin pelajar di sekolah tersebut. Faktor kelima pula merupakan kurangnya pegangan agama dalam diri pelajar itu sendiri. Namun, ia tidak bermaksud bahawa jika seseorang itu tidak berpegang teguh pada agama, pelajar itu akan menjadi pembuli. Namun, dengan berpegang teguh pada agama, ia dapat menghindari seseorang daripada bertindak sedemikian. Faktor keenam iaitu faktor yang terakhir, ia merupakan faktor populariti dan status sosial pelajar di dalam sekolahnya. Hal ini sering berlaku bagi pelajar baharu yang mendaftar di sekolah dan membuatkan dirinya menjadi target utama untuk dibuli oleh pelajar lain. Disebabkan itu, terdapat segelintir pelajar yang baru masuk ke sekolah, mereka akan bertindak agresif agar mereka terlihat ganas dan ditakuti oleh pelajar lain. Sekian daripada saya. Isu buli dan keganasan merupakan satu fenomena yang berlaku dalam kalangan masyarakat tanpa mengira jantina, peringkat umur, bangsa dan lain-lain. Gejala ini dilakukan oleh individu yang lebih kuat ataupun berkuasa terhadap individu yang lemah secara berulang kali yang sering dikaitkan dengan pengaruh negatif rakan sebaya, kurang perhatian daripada ibu bapa, pengaruh buruk internet dan juga unsur-unsur gangsterisme. Terdapat beberapa jenis buli iaitu buli fizikal, lisan, mental dan juga buli cyber. Perbuatan ini tidak boleh dibiarkan berleluasa kerana ia memberi kesan terhadap mangsa dan juga pembuli. Masalah-masalah yang dialami oleh mangsa seperti kemurungan, masalah kesihatan dari segi fizikal dan mental, tiada keyakinan diri dan lebih teruk rasa ingin bunuh diri untuk menamatkan penderitaan. Mangsa juga akan kurang sifat empati dalam diri demi menyelamatkan diri sendiri dari dibuli kerana beranggapan ada orang lain menggantikan tempatnya. Mangsa buli sering kehilangan minat atau perkara yang disukai untuk tidak menarik perhatian pembuli.
Bagi pembuli, mereka lebih cenderung untuk terlibat dalam aktiviti jenayah seperti vandalism dan juga gangsterism serta mengalami gangguan mental. Mereka juga berisiko untuk menghisap vape ataupun rokok, menagih dadah serta minum minuman beralkohol. Mereka juga akan bertindak agresif dan panas baran dalam rumah tangga kelak. Kes-kes melibatkan buli atau keganasan di sekolah, institusi pendidikan tinggi dan sebagainya harus diberi perhatian dengan menggunakan pendekatan holistik dari pelbagai pihak supaya permasalahan ini dapat dibendung. Terima kasih Ansyairah untuk perbentangan sebentar tadi. Baiklah, saya Muhammad Nazran Wafiq bin Nazri. Saya akan mengambil alih perbentangan ini. Saya akan membentangkan tentang strategi. Baiklah, strategi yang pertama iaitu pekerja sosial akan mengenal pasti punca berlakunya kes buli. Di sini, pekerja sosial akan mengadakan sesi intervensi di antara mangsa dan si pembuli. Strategi yang kedua iaitu penentuan objektif intervensi akan dilakukan untuk membantu klien menyelesaikan masalah dan memberikan pemulihan terhadapnya. Di sini, pekerja sosial akan menentukan objektif intervensi tersebut kepada klien untuk untuk memulihkan dirinya daripada trauma yang dialaminya. Strategi yang ketiga iaitu intervensi melibatkan pembuli, ibu bapanya dan mangsa buli. Mangsa buli boleh bertanya sebab dia dibuli. Di sini, pekerja sosial membenarkan mangsa bertanyakan kepada si pembuli mengapa dia dibuli, dan ini dinamakan restorative justice. Baiklah, saya akan menyerahkan perbentangan ini kepada ahli kumpulan yang seterusnya. Sekian, terima kasih. Itu, strategi seterusnya adalah pekerja sosial akan memikirkan alternatif ataupun cara untuk menyelesaikan masalah yang dihadapi oleh klien. Hal ini adalah bertujuan memenuhi kehendak yang diinginkan oleh klien dan seterusnya bagi mencapai objektif yang telah ditetapkan dalam intervensi tersebut. Sebagai contoh, klien atau pembuli yang mempunyai masalah kekurangan kasih sayang dan hubungan klien dengan ibu bapanya kurang erat, pekerja sosial boleh mencadangkan klien dan ibu bapa mereka untuk mengikuti seminar kekeluargaan bersama kaunselor atau program bina jati diri. Cara ini adalah sesuai dengan konsep keadilan pemulihan yang mementingkan pemulihan untuk menyedarkan klien akan kesalahan yang telah dibuat. Perkara ini turut bertujuan memulihkan hubungan klien dengan keluarganya kerana hal ini menjadi salah satu punca kepada klien melakukan buli kepada pelajar lain untuk melampiaskan perasaannya. Strategi yang terakhir adalah pekerja sosial akan membuat penilaian atau evaluate terhadap klien. Penilaian yang dibuat ini adalah berdasarkan perubahan yang ada pada diri klien. Misalnya, klien telah mula menampakkan perubahan positif pada diri mereka setelah menjalani beberapa sesi intervensi dan mengikuti program yang telah dirancang oleh pekerja sosial. Jadi, pekerja sosial boleh mula beralih untuk membuat proses penamatan. Hal ini adalah kerana klien telah menunjukkan kesan yang amat bagus dan secara tidak langsung menandakan intervensi yang telah dibuat ini adalah berkesan terhadap klien. Tujuan proses penamatan ini supaya klien dapat berdikari tanpa bergantung sepenuhnya pada bantuan pekerja sosial.